Bagi mereka duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal, duduk tahiyat awal pun macam tahiyat awal. Tak ada beza. Senang faham. Tak ada beza. Bagi mazhab Syafi'i sahaja dia ada duduk tawarruk. Macam mana duduk tawarruk? Macam mana duduk tawarruk? Ialah kita letakkan punggung kita di atas. Tak nampak saya tunjuk. Baik, saya minta abang ni duduk semua. Mari lepas. Duduk tawarruk bagi mazhab Syafi'i sama. Duduk tawarruk bagi mazhab Syafi'i, bagi mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi, duduk tahiyat awal pun macam ni, duduk tahiyat akhir pun macam ni. Bagi mazhab Syafi'i saja duduk tawarruk dalam keadaan masuk kaki macam duduk tahiyat akhir. Baik, bagi mazhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi, dia kata duduk tahiyat akhir Nabi SAW duduk dua cara. Sama ada Nabi duduk macam ni, duduk tawarruk, ataupun ahyanan, kadang-kadang Nabi akan letak kaki Nabi macam ni. Kadang-kadang Nabi akan letak macam ni. Ni sahaja dua kedudukan tahiyat akhir mengikut Imam Syafi'i. Pertama, kadang-kadang Nabi duduk macam ni, dan selalunya Nabi SAW akan duduk macam ni. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Biar dia menghadap ke Ustaz. Model menghadap ke sana. Oh, dia menghadap ke sana. Dah. Oh, pandai pun. Pertama ataupun yang kedua, ni dalam keadaan kita duduk solat biasa. Tapi dalam keadaan izdiham, semayang raya ke, semayang Jumaat orang terlalu milian, orang terlalu penuh di masjid, maka Imam Syafi'i sebut jangan duduk tahiyat awal, jangan duduk tahiyat akhir, duduklah tahiyat awal. Sebab apa tuan-tuan? Nak menjimatkan tempat lagi. Nak menjimatkan tempat lagi, nak bagi keselesaan. Jangan kita bila dalam keadaan Jumaat orang ramai, kita masih lagi cuba nak duduk tahiyat akhir. Kalau mana kecil macam saya tak apalah. Kalau mana besar beban, pergi duduk tepi sahabat kita ni, saya duduk tahiyat akhir, terus sengit itu. Dia kena pun tersengit juga tau. Duduk tahiyat awal. Nabi akan duduk dalam keadaan macam ni, atau dalam keadaan macam ni bila berlaku izdiham, kata Syafi'i. Kalau biasa duduk keadaan macam tadi. Kemudian jari jemari Nabi. Maka jari jemari Nabi pun bila Nabi duduk tahiyat akhir, Nabi sebut bagi mazhab Syafi'i, Nabi tasyahud asyhadu an la ilaha illallah macam tadi, sama ada jari duduk macam tu dengan dipacakkan jari ni, ataupun kedudukan kedua, jari duduk dalam keadaan macam ni dengan dipacakkan jari. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Cuma yang tadi ada sahabat tanya masalah mengenai tahrik al-isara', masalah memusingkan jari. Memang ada hadis Nabi yang sahih, Nabi memusingkan jari. Kan kita pernah tengok kadang-kadang macam-macam cara. Ada orang pusing macam tu, ada orang pusing macam tu pun ada orang macam tu pun ada, macam-macam cara. Ada hadis Nabi, kita jangan tolak hadis Nabi. Cara Nabi menggoyangkan jari Nabi hanyalah dengan tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah. Memang ada hadis. Dan juga ada hadis sebagaimana Imam Syafi'i pegang, bila bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah sampai baca tasyahud Nabi, fil alamin innaka hamidun majid. Tangan Nabi letak di atas lutut, di atas paha, ataupun Nabi akan letak di atas lutut. Fil alamin innaka hamidun majid. Habis saja, Nabi takkan lupa baca satu doa. Nabi takkan lupa baca satu doa. Mungkin saya tak sempat photostat, nanti Abang Johari panggil saya bulan depan kita datang kuliah, kita photostat, kita bagi kepada tuan-tuan hafal doa ni, kerana Nabi tak tinggal doa ni. Nabi habis saja baca fil alamin innaka hamidun majid. Sebaik saja Nabi tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan Nabi di tempat sujud, Nabi tengok mata Nabi tengok di jari. Waktu ni saja Nabi tengok di jari. Tadi masa kita qiyam tengok tempat sujud, rukuk tengok tempat sujud, sujud tengok tempat sujud, tasyahud tengok tempat sujud. Bila asyhadu an la ilaha illallah, mata dilemparkan ke jari kita. Ni sunnah Nabi. Fil alamin innaka hamidun majid.
Nabi akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Nabi tak akan tinggal doa. Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta lindung daripada azab api neraka. Nabi confirm masuk syurga. Nabi katakan, aku minta, umat aku tak meminta. Wa min adzabil qabri, aku minta lindung daripada azab kubur. Nabi masuk kubur, kubur taman syurga bagi Nabi. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah, aku minta jauh daripada fitnah hidup dan mati. Wa min fitnati masih syahid dajjal, aku minta lindung daripada dajjal. Nabi pasti akan berdoa dengan doa ni. Kalau tuan-tuan tak hafal dan sebagainya, boleh baca doa-doa lain. Fil alamin innaka hamidun majid. Kita sebut tadi Nabi larang baca Al-Quran masa duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, masa rukuk, masa sujud. Kalau ayat Al-Quran berbentuk doa boleh baca. Fil alamin innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lepas Nabi berdoa, baru Nabi bagi salam. Ataupun doa lain yang muqallibul qulub dan sebagainya terpulang. Lepas Nabi berdoa saja, Nabi akan terus bagi salam. Macam mana cara Nabi bagi salam? Pertamanya ada 4 cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama. Cara yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam kita bagi salam. Ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Keempat, Aisyah meriwayatkan kepada kita, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Sekali saja. Bagi salam, yang pertama itu ialah rukun, yang kedua itu adalah sunat sahaja. Macam mana cara Nabi bagi salam? Para sahabat kata, bila Nabi bagi salam, Nabi beralih kepala Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Para sahabat Nabi nampak betapa putihnya pipi Nabi. Maksudnya Nabi bukan bagi main tu, Nabi terus kepala alihkan kepala Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat Nabi nampak betapa putihnya pipi Nabi. Bukan Nabi sekadar, Nabi betul-betul berpaling, Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun kita tak putih, tuan-tuan, tak apa. Biar bagi salam sampai orang belakang nampak betapa hitamnya pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang kedua, tak ada hadis yang sebut Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ataupun dia baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tak ada hadis yang sebut. Nak doa sebelum bagi salam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Na'udzubika min sakhatika wa nar. Bagi salam, Nabi hanya sekadar bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang Melayu pula pi. Mungkin dulu zaman penjajahan Jepun apa, wallahu a'lam. Nabi tak pernah ajak Assalamualaikum warahmatullahi. Terus Nabi paling Assalamualaikum warahmatullahi. Mula daripada takbir sampai bagi salam. Setakat tu saja. Nak sapu kepala tak? Asal dia Nabi SAW solat di masjid Nabi. Masjid Nabi tak ada kapet dan sebagainya. Nabi solat di atas lantai debu dan sebagainya. Bila lepas bagi salam, sahabat pun ada debu di dahi. Kalau tuan-tuan rasa kapet ni berdebu, buatlah, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada masalah apa-apa, tak perlu sapu pun tidak ada masalah. Wallahu alam. Saya akan sebut sedikit sebanyak kepada tuan-tuan. Ambil masa 15 ke 20 minit lagi nak sebut sujud sahwi. Ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Sila. Masa kita bangun rakaat kedua, tangan kita tinggi ke tinggi tak payah buat yang Nabi akan angkat tangan dalam 4 bentuk keadaan. Satu, Allahu Akbar. Saya akan bagi tahu dulu. Allahu Akbar satu. Kemudian Nabi SAW, Nabi nak turun daripada rukuk, Allahu Akbar. Kemudian Nabi bangun i'tidal, Nabi akan angkat tangan sekali lagi. Dan yang keempat Nabi akan angkat ialah ketika mana daripada rakaat kedua nak rakaat ketiga, Nabi akan angkat tangan. Itu saja 4 kedudukan Nabi angkat tangan. Wallahu a'lam.